Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah di dalam video ini kami grup 2 akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Fiqh Muqarran di dalam zakat. So, ayo kita mendengar. Seperti yang anda boleh dilihat di bawah, ini adalah isi kandungan kami. Dan di bawah ini pula adalah senarai pembentang. Pertama sekali ialah 1.0, iaitu pengenalan. Zakat merupakan sebuah kewajipan ke atas setiap individu Muslim di atas muka bumi ini. Ia merupakan rukun iman yang keempat selepas mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan solat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Kewajipan berzakat juga perlulah dilaksanakan di bawah pengawasan pihak yang dipertanggungjawabkan. Meskipun begitu, penubuhan lembaga amil zakat sebagai satu institusi yang menguruskan zakat bukanlah suatu kewajipan menurut kebanyakan aliran pemikiran dan perundangan Islam. Menurut pemikiran mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa pengeluar zakat itu sendiri dibenarkan untuk mengagihkan zakat harta yang merangkumi emas dan perak secara terus kepada golongan yang berhak menerima zakat tanpa perlu pihak yang ditugaskan sebagai perantara. Terusnya pula kita pergi kepada 2.0, iaitu konsep zakat. Maidan menyatakan bahawa perkataan zakat dikatakan berasal dari perkataan pinjaman bahasa Arab, iaitu al-zakah, yang membawa erti suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Manakala zakat dari segi istilah pula ditafsirkan sebagai suatu bentuk penyerahan hak milik harta yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang beriman ke atas sebahagian harta kekayaannya yang diperolehi dari sumber yang halal kepada golongan yang berhak menerimanya. Manakala Maiz pula mendefinisikan zakat yang juga merupakan kata terbitan dari kalimah zakah, bermaksud bersih, berkat, berkembang dan baik, bukan sahaja terhadap si pembayar zakat dan si penerima zakat sahaja, malah ianya juga baik untuk harta zakat tersebut. Okey, seterusnya, jika kita lihat di sebelah kanan ini, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ke atas setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan yang berkemampuan serta cukup dan menepati syarat-syarat yang tertentu. Dan zakat fitrah ini juga boleh dibayar pada bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri sahaja. Seterusnya, di belah kiri ini pula ialah zakat harta. Zakat harta ialah zakat yang hanya dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa dan tiada had waktu untuk dibayar. Zakat harta juga terdapat banyak jenis dan kadar zakat harta ini hanyalah sekadar 2.5% sahaja dari jumlah harta. Zakat harta juga adalah wajib dibayar kerana ianya bukan sahaja dapat membantu meningkatkan ekonomi umat Islam, malah ianya juga disifatkan sebagai salah satu jalan jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam itu sendiri. Menurut syariat Islam, terdapat pelbagai jenis zakat yang diwajibkan serta disunatkan ke atas harta umat Islam. Antaranya seperti zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat binatang ternakan, zakat emas dan perak, zakat pertanian dan sebagainya. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahawa zakat ini merupakan suatu jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertujuan untuk membantu kita mencuci atau membersihkan harta yang telah dikurniakan kepada kita berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana haruslah kita ingat bahawa dalam setiap harta atau rezeki yang kita miliki terdapat juga hak milik orang lain. Terusnya kita pergi kepada sumber-sumber zakat di dalam Al-Quran. So, terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kefarduan dan kepentingan zakat. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim.
So dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat daripada sebahagian harta kita. Sesungguhnya zakat itu membersihkan dan menyucikan kita daripada dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan kita, kerana doa Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu ketenangan atau rahmat untuk kita. Ada satu pendapat yang lain mengatakan bahawa maksud sakanun itu merupakan ketenangan batin selepas taubat kita diterima. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seterusnya dalam surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dalam ayat ini Allah berfirman, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah rasul kamu, semoga kamu dirahmati. Seterusnya kita pergi kepada ayat dari surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa is ahazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin aqulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dalam ayat ini Allah berfirman, ketika kami menyuruh mengambil ikrar dari Bani Israel untuk mereka tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, serta berkata baik sesama manusia, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Akan tetapi hanya sebahagian mereka yang menurut dan sebahagian yang lain, sebahagian kecil dari mereka yang menurut dan sebahagian besar yang lain berpaling daripada ikrar tersebut. Sekali sumber-sumber zakat dari Al-Quran ialah dari surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan minallah innallaha alim hakim. Dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu terbagi kepada 8 golongan, iaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf untuk membebaskan hamba, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang bermusafir. Ini semua ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terusnya kita pergi kepada sumber-sumber zakat yang terdapat di dalam hadis. Ada juga beberapa hadis yang menceritakan tentang persyariatan zakat pada zaman Rasulullah SAW. Antara contohnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengutuskan Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi SAW berpesan kepada sahabat itu agar diajarkan kepada orang Yaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan sedekah atau zakat ke atas kamu, maka ambillah daripada orang kaya di kalangan mereka dan kembalikanlah kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Daripada hadis ini, maka kadar zakat yang dikenakan ke atas harta seperti emas dan perak ialah sebanyak 1/40 atau 2.5%. Tambahannya lagi, baginda juga memerintahkan agar zakat itu diagihkan kepada asnaf di tempat yang zakat itu dikutip. Ini bermakna Rasulullah SAW menegaskan agar duit zakat itu tidak dipindahkan kepada negeri lain. Terdapat lagi satu hadis yang menceritakan tentang persyariatan zakat pada zaman Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai Kabishah, zakat itu tidak halal ataupun haram kecuali kepada 3 golongan, dan salah satunya ialah orang yang mengadu miskin, dan hendaklah pengakuannya itu dipersaksikan oleh 3 lelaki dari kaumnya yang pintar. Hadis riwayat Muslim. Abdul Razak berkata, Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam mengagihkan zakat,
yang diterima baginda untuk memastikan zakat terbabit diterima oleh golongan yang layak. Dalam menguruskan harta yang diterima, Rasulullah SAW sangat berhati-hati. Hanya golongan yang layak menurut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menerima zakat sebagai menunjukkan keadilan yang Rasulullah SAW tonjolkan. Namun ada dalam kalangan golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai munafikun, iaitu orang-orang munafik yang mencela baginda kerana tidak diberikan zakat kepada mereka. Ini jelas Abdul Razak lagi menerusi kisah terbabit. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dari surah At-Taubah ayat 58 yang bermaksud, dan di antara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad mengenai pembahagian sedekah-sedekah tersebut ataupun zakat itu. Oleh itu, jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak mereka, mereka akan suka dan memandangnya adil. Dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu menurut kehendak mereka, maka dengan serta-merta mereka akan marah-marah. Tambah lagi, pada zaman Rasulullah SAW, syariat zakat pada awalnya masih lagi berbentuk umum. Selepas itu, baginda menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan menerusi penelitian, penimbangan serta bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda lagi, apabila kamu memiliki 200 dirham dan cukup haul, diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan cukup haul, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadar jika nilainya bertambah, dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun. Hadis riwayat Abu Daud. Terusnya kita pergi kepada hadis yang menceritakan hikmah dan faedah zakat. Contohnya dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak mengurangkan harta. Tidak ada yang memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. So kat sini nak tekankan di mana Rasulullah bersabda, sedekah tidak mengurangkan harta, malah menambahnya. Ini kerana dengan pemberian zakat dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad dengki dan iri hati, serta mengeratkan hubungan persaudaraan sekalipun mereka berbeza dari segi kemewahan dan kekayaan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Usmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Sedikit tambahan untuk hikmah zakat dan hikmah dan faedah berzakat daripada Syekh Ali Al-Jarjawi dalam bukunya Hikmah Al-Tashri' Wal-Safatuhu berkata, antara hikmah menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Beliau memberi banyak alasan dan hujah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bala menimpa masyarakat, negeri, negara dan tempat di mana pengabaian untuk mengeluarkan zakat berlaku. Natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan, jenayah, pencurian dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kerana sebab harta benda dan kewangan. Seterusnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib dikeluarkan selepas berbuka untuk beraya dan selesainya Ramadan. Pada tahun kedua Hijrah, perintah untuk menunaikan zakat fitrah telah diwajibkan, yang mana ianya adalah tahun yang sama diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini kerana dengan berpuasa, ia dapat menyucikan orang-orang Islam yang berpuasa daripada berkata-kata dan melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Menurut mazhab Hanafi,
Zakat dapat menjadikan sebahagian daripada harta itu harta yang khusus bagi orang yang istimewa yang telah ditentukan oleh syariat Allah. Selain itu, mazhab Hanafi adalah satu-satunya mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang. Menurut mazhab Syafi'i pula, zakat fitrah yang wajib dilakukan adalah makanan utama bagi penduduk setempat dan tidak boleh membayar zakat dengan bukan makanan utama bagi penduduk setempat tersebut atau harga dari makanan tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah harus dilaksanakan dengan cara qut, iaitu makanan utama yang mengenyangkan. Tetapi di dalam golongan mazhab Syafi'i ini juga ada yang berpendapat berlainan, iaitu qut yang digunakan harus qut balad yang mana ianya adalah makanan utama bagi daerah setempat. Antara makanan utama yang dikeluarkan itu mestilah makanan utama penduduk pada waktu zakat fitrah dilaksanakan dan bukan makanan utama bagi sepanjang tahun. Menurut mazhab Maliki pula, zakat fitrah adalah sunnah dan ada juga yang berpendapat bahawa zakat fitrah sudah dinasahkan dengan zakat harta. Tetapi menurut jumhur ulama, zakat fitrah adalah wajib dan telah dikatakan oleh Ibnu Al-Munzir, para ulama yang sebelum ini telah ijma' atau sepakat mengatakan bahawa wajib zakat fitrah. Bagi kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan, bahan utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah gandum, syair, salad, jagung, dakhon, kurma, kismis atau keju. Jika tiada bahan utama seperti yang dikatakan, maka hendaklah mengeluarkan zakat berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan makanan utama atau biji-bijian tadi hendaklah kadar 2.8 kg. Akhir sekali adalah mazhab Hanbali. Zakat fitrah adalah wajib bermula daripada terbenamnya matahari pada malam hari raya. Bagi Imam Hanbali, beliau menetapkan bahawa wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum, kurma, anggur dan keju. Tetapi jika makanan utama ini tidak ada, maka boleh digantikan dengan biji-bijian atau buah-buahan dan tidak boleh digantikan dengan daging. Ia juga berpendapat bahawa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2.8 kilogram. Seterusnya, kita tengok pula berkenaan dengan zakat pendapatan. Yang pertama sekali, zakat pendapatan ialah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan ianya tidak mempunyai waktu yang tetap untuk dibayar. Dan di Malaysia, nisab zakat pendapatan ialah bersandarkan kepada 85 gram emas, manakala kadar bayarannya pula ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan. Seterusnya, kita teruskan kepada pendapat 4 mazhab berkenaan dengan zakat pendapatan. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, zakat pendapatan merupakan sebuah kewajipan ke atas harta yang diperoleh, sama ada selepas cukup setahun ataupun tidak. Sekiranya harta yang diperoleh itu telah cukup setahun, maka zakat wajib dikeluarkan ke atas harta tersebut. Jadi menurut mazhab Hanafi, zakat pendapatan itu perlu dikeluarkan, tetapi hukumnya berubah menjadi wajib setelah cukup 1 tahun. Menurut mazhab Maliki, zakat pendapatan wajib dikeluarkan setelah mencapai haul. Sekiranya harta perolehan itu dalam bentuk binatang ternakan seperti kambing, lembu dan seumpamanya, maka zakat wajib dikeluarkan bersama dengan binatang ternakan miliknya apabila mencapai haul, iaitu setahun dan setelah cukup nisab. Apa yang dimaksudkan dalam mazhab Maliki ini ialah sekiranya harta yang diperolehi itu daripada sumber ternakan seperti kambing, lembu dan sebagainya, jadi zakat itu perlu dikeluarkan berdasarkan kepada apa yang dipelihara itu. Sebagai contoh, jika seseorang itu memelihara kambing dan telah mencapai haul dan cukup nisab, maka dia perlu mengeluarkan zakat daripada peliharaannya itu. Seterusnya, menurut mazhab Hanbali mengkiaskan zakat pendapatan ini kepada sewaan rumah. Apa yang dimaksudkan dengan wang sewaan rumah iaitu sewaan bagi tempoh setahun yang tertangguh dan harga baru dibayar pada akhir tahun. Hal ini kerana pemilik tersebut telah memiliki wang berkenaan sejak dari awal tahun lagi. Jadi sewaan rumah yang tertangguh, sebagai contoh, sebagai penyewa rumah kita kena bayar duit sewaan rumah kita setiap bulan. Tetapi
penyewa telah menangguhkan bayarannya, sedangkan dia ada duit untuk bayar sewaan rumah, sampailah satu tempoh masa iaitu setahun, dia bayar semua daripada wang sewaan rumah dia secara sekaligus. Jadi apa yang dikiaskan ialah duit pendapatan telah dimiliki selama 1 tahun, iaitu mencukupi haul, dan zakat akan dikeluarkan sekali dalam tempoh setahun. Seterusnya, menurut mazhab Syafi'i, zakat pendapatan wajib dikeluarkan ke atas harta yang diperoleh apabila cukup nisab dan cukup tempoh setahun, meskipun pada masa itu ia mempunyai harta yang sama jenis yang telah cukup nisab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan balik kepada 5.3, iaitu zakat harta. Zakat emas dan perak ialah zakat harta dan perhiasan wanita. Zakat yang dikeluarkan ke atas emas ditentukan sama ada emas itu digunakan serta mempunyai nisab haul yang mencukupi. Mata wang seperti emas dan perak diwajibkan untuk zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalat. Wang sama ada dalam bentuk kertas, shilling atau sebagainya mempunyai kuasa beli yang sama seperti emas dan perak. Terdapat 2 jenis emas yang diwajibkan zakat. Pertamanya, emas yang tidak digunakan. Emas yang tidak digunakan ditakdirkan sebagai emas yang disimpan atau dipakai lebih daripada sekali setahun, sama ada bentuk asli atau sebagai perhiasan. Yang kedua, perhiasan emas untuk wanita. Emas sama ada dipakai sebagai perhiasan halal, sama ada dipakai sekali-sekala ataupun secara konsisten untuk tempoh setahun. Dikecualikan daripada zakat melainkan ia melebihi uruf dan sebagainya. Kemudian kita akan balik kepada mazhab Maliki terhadap zakat harta. Perhiasan yang boleh dipakai seperti gelang, rantai, anting-anting dan sebagainya yang diperbuat daripada emas yang digunakan dalam peperangan tidak wajib zakat. Menurut Imam Maliki, salah satunya ialah barang kemas itu telah rosak atau berkecai dan ia tidak boleh dibaiki dalam keadaan asal, melainkan dengan mencairkannya kembali. Tambahan pula, barang kemas itu rosak dan boleh dibaiki tanpa mencairkannya, tetapi pemilikannya tidak berniat untuk memperbaikinya. Barang kemas itu kemudian disimpan untuk menjangkakan kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan atau pembedahan yang menunjukkan sejumlah wang yang besar untuk dibayar. Okey, kemudian kita akan balik kepada pendapat mazhab Hanafi terhadap zakat harta. Menurut mazhab Hanafi, wajib zakat perhiasan sama ada ia kepunyaan lelaki atau perempuan, sama ada emas itu dalam bentuk acuan atau masih dalam jongkok emas ataupun dalam bentuk bekas atau bentuk lain, kesemuanya dikenakan zakat. Okey, kemudian kita balik kepada mazhab Hambali terhadap zakat harta. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa tidak wajib mengeluarkan zakat apabila barang kemas itu hendak dipakai atau diberikan kepada orang yang boleh memakainya. Jika tujuannya tidak dimanfaatkan, dia diwajibkan membayar zakat dengan catatan perhiasan itu telah dipakai telah mencapai satu nisab. Bagi perhiasan yang diharamkan seperti kepingan emas atau perak, dia diwajibkan mengeluarkan zakat apabila beratnya mencapai kadar nisab. Tambahan pula, apabila barang kemas itu berkecai atau rosak sekiranya masih dipakai walaupun ada cacat celah, undangannya undang-undang tetap sama, iaitu tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun sekiranya ia tidak dapat dimanfaatkan lagi dan prosedur membaikinya memerlukan proses peleburan, dia diwajibkan untuk membayar zakat. Okey, dan yang terakhir kita akan pergi kepada mazhab Syafi'i terhadap zakat harta. Okey, perhiasan yang boleh dipakai tidak wajib dizakatkan. Menurut mazhab Syafi'i, walaupun sudah dimiliki lebih dari setahun. Manakala perhiasan yang haram seperti emas bagi lelaki, ia haram untuk lelaki. Hukum di bawah mazhab Syafi'i mewajibkan zakat. Perhiasan wanita yang berlebihan seperti gelang kaki juga diharamkan kecuali jika beratnya kurang daripada 1 kilogram, di mana dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga apabila tidak ada tali atau kalung emas wanita, hukumnya mensyaratkan zakat sama ada tali itu terdiri daripada emas atau tembaga. Akan tetapi zakat tidak diwajibkan bagi kalung dengan benang.
Mengenai nisab perhiasan, seperti mazhab lain yang menjadi pendarat aras pada mazhab ini adalah berat perhiasan. Okey, bukan harganya jika barang kemas itu berkecat dan rosak. Tidak wajib baginya mengeluarkan zakat jika berniat memperbaikinya. Namun, jika tidak dapat dibaiki dengan pelaburan, zakatnya adalah diwajibkan. Okey, sekian, terima kasih. Sekali kita pergi kepada kesimpulan. So, kesimpulannya yang pertama, zakat itu baik bukan kepada penerima, malah kepada pemberinya. Ini kita dapat lihat saja melalui maksud zakat itu sendiri berkembang dan bertambah. So, maksudnya bukan zakat itu bertambah untuk penerimanya, malah pemberi itu pun akan rasa penambahan tersebut. So, yang kedua, zakat itu jelas tidak mengurangkan harta seseorang, malah menambahkannya. Ini kerana dengan membayar zakat, seseorang itu akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Selain daripada keberkatan dan penambahan harta, Allah juga sudah menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda untuk orang yang membayar zakat. Dan untuk orang yang membayar zakat ni, antara kelebihannya lagi, dia mendapat ketenangan jiwa dan jauh daripada penyakit hati. So, kesimpulan yang ketiga, jelas sekali zakat ni dapat membantu golongan penerima zakat untuk meneruskan perjuangan dan keberlangsungan hidup. Ini kerana dengan duit yang mereka terima daripada pemberian zakat tu, mereka dapat memulakan hidup baru ataupun menggunakan duit tersebut sebagai modal untuk memulakan perniagaan. So, dari situ diorang dapat teruskan keberlangsungan hidup ni lah. Dan akhir sekali, dengan zakat dapat melahirkan masyarakat yang mengambil berat dan cakna tentang perihal zakat. Ini kita dapat lihat zakat ni dapat melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai sikap simpati, kasih sayang dan suka tolong-menolong. Kerana dengan pemberian zakat kita dapat membantu antara satu sama lain dan mendapatkan jurang sosial dalam masyarakat, sekaligus membantu kes pengangguran yang berlaku di dalam negara kita.